kita mohon Al-Fadhil Ustaz Marwan Bukhari untuk terus berada di atas pentas, kerana demi menjawab persoalan-persoalan yang mungkin berbangkit insyaAllah sebelum tadi, sebagaimana tadi kita nak lebih memahami apa itu Malaysia Madani insyaAllah. Dengan itu kita adakan slot khas tambahan insyaAllah Ustaz, bersama dengan seorang panel lagi yang beliau iaitu Dr. Muhammad Syarani bin Muhammad Naim. Dengan itu kita persilakan untuk naik ke atas pentas, kerana kita ada sedikit slot tambahan sebelum kita terus kepada majlis perasmian insya-Allah. Dengan itu, bagi mengendalikan sesi tambahan ini, iaitu kita persilakan moderator yang akan mengendalikan slot tambahan ini, kita persilakan Ustaz Furqan Abdullah. Dengan segala hormatnya kita persilakan para panel dan moderator untuk tampil ke atas pentas bagi meneruskan sesi tambahan sebelum kita meneruskan kepada majlis perasmian insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin kehormat para panelis, saya hormati Ahmad Fadil Ustaz Marwan Bukhari kami selaku pembentang dan juga sekretariat Duaan Al-Falah peringkat pusat. Yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Syarani Muhammad Naim yang merupakan wakil Duaan Al-Falah bagi peringkat negeri Kelantan. Seterusnya para asatizah, tok-tok guru, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dalam slot yang khas ini adalah satu slot yang mana kita sebelum ni pada peringkat pusat kita tak sempat untuk adakan sesi berkenaan ataupun forum yang seumpama ini. Maka pada hari ini alhamdulillah dalam kesempatan yang singkat ini, sementara kita menanti kehadiran YB Menteri Agama kita, saya tengok tadi kita ada pelbagai persoalan yang timbul. Dan sudah sedikit hangatlah kita punya dewan tadi dengan pelbagai persoalan yang luar jangkaan. Tu kata orang Kelantan ni dia punya backhand tu lain macam. Saya nak cakap Kelantan ni tak boleh. Jadi saya ni orang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan isteri orang Terengganu. Jadi kalau cakap Kelantan tu sumbang sikit lah. Walaupun orang kata muka ni ada eras-eras Ustaz Ni Abduh. Jadi tuan-tuan dan puan, tadi saya mendengar pembentangan daripada Fadhil Ustaz Marwan yang mana beliau membentangkan dengan cukup baik berkenaan dengan konsep madani dan bagaimana prioriti kita sebagai para pendakwah dan juga para tok-tok guru di lapangan masing-masing untuk kita membawa nilai-nilai dan juga gagasan yang diperkenalkan oleh para ulama dan juga sarjana kita. Jadi saya tanpa membuang masa, saya nak melontarkanlah persoalan, mungkin persoalan lanjutan dan juga mungkin kalau Ustaz Marwan boleh perincikan sedikit sebanyak dalam masa yang singkat ini. Persoalannya bagaimana tadi kita berbicara soal prioriti dan juga peranan kita sebagai pendakwah dalam konteks bagaimana kita hendak mendidik masyarakat, hendak memahami. Kalau kita nak cerita pasal madani dekat budak-budak sekolah, nak cerita pasal pembinaan negara dekat para masyarakat biasa ni, mungkin satu usaha yang agak payah kan. Kita tahu bahawa ada kaedah mengatakan bahawa khatibun nas biqadri uqulihim. Bagaimana kita nak berbicara dengan masyarakat supaya masyarakat faham, dan juga apakah kaedah ataupun apakah cara yang terbaik, mekanisme yang terbaik untuk kita perjelaskan konsep-konsep yang berat tadi untuk kita memahamkan masyarakat. Dan dalam konteks kita, dalam lapangan apa sahaja yang kita profession kita, dari sudut bidang kita dan seumpamanya, macam mana Ustaz melihat peranan yang sepatutnya kita mainkan?
Terima kasih kepada Ustaz Furqan. Nak turun tadi ada slot khas, tapi tak apa. Sementara kita nantikan kedatangan dan Berhormat Menteri, mungkin elok sekali untuk kita bicarakan sama-sama tentang soalan tersebut. Macam mana untuk memudahkan kan, kita khatibun nas biqadri aqulihim, berbicara kepada manusia menurut kadar kefahaman akal mereka. Nabi SAW dia boleh hebat. Nabi SAW berbicara kepada semua sahabat di semua peringkat. Ada peringkat yang cerdik pandai, ada peringkat yang keluarga ternama, memang keluarga yang menjaga qadhi, ada yang keluarga yang dari sudut bisnes. Nabi SAW juga berinteraksi dengan Arab Badui yang kasar. Nabi SAW berinteraksi dengan orang Islam dan juga bukan Islam. Nabi SAW berinteraksi dengan bukan Islam, dia bukan Islam yang baik, macam Abu Talib, sehingga akhir hayatnya tak masuk Islam. Tapi orang yang cukup baik berbudi kepada Nabi SAW. Nabi SAW juga boleh berinteraksi dengan bukan Islam yang keras, kasar, kuat pemusuhannya dengan Islam. Nabi berinteraksi dengan semua dengan kadar kefahaman mereka. Ada sahabat datang Nabi SAW tanya kepada Nabi SAW, ayyul a'mali afdal, apa amalan yang paling utama? Jawab kepada yang ni buat baik kepada ibu bapa. Jawab kepada yang ni solat di awal waktu. Jawab. Syekh Izzuddin Abdul Salam Sultanul Ulama, Al-Imam Al-Ais bin Abdul Salam rahimahullah, dalam karangannya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, beliau sebut kenapa? Beliau sebut ini kepentingan, ini jawapan yang berbeza sebab situasi berbeza. Keperluan setiap sahabat yang Nabi SAW sedang jawab itu berbeza. Izzuddin Abdul Salam juga sebut benda ini dalam buku beliau Maqasidus Saum, objektif puasa, intipati puasa, dalam kitab beliau kecil. Jadi penting untuk kita panggil kadar dan pendakwah. Kita dengan kadar, kita panggil sesuai dengan audiensnya lah. Sebab tu saya cuak takut juga, bimbang juga nak bercakap. Saya tak pernah bercakap depan tuan-tuan guru asatizah dakwah dari Kelantan. Kita biasa bercakap dekat Selangor, Kuala Lumpur, ada program-program kan. Jadi kita berbicara harap-harapnya manfaat. Tapi ini saya punya pandangan, harap-harapnya sesuai lah. Kan kalau tuan-tuan pula mungkin berhadapan dengan orang yang berbeza, audiens yang berbeza. Kita kadang-kadang berhadapan dengan jiran, kan? Tapi dakwah itu kena disampaikan, tapi caranya fleksibel. Perkara yang baik perlu disampaikan dan juga kita tengok keadaan dia. Ulama sebut ini sebagai fiqhun nafs. Kita kena kenal apa yang menyebabkan, apa yang masalah, apa yang keutamaan yang kita kena sebut, kena kenal penanya. Sebab tu orang yang tanya fatwa, kita keluarkan, kalau setengah mufti keluarkan fatwa tu tak terpakai untuk semua orang, kepada yang bertanya, kepada siapa-siapa yang kesnya sama dengan orang yang bertanya, kan? Sebab penting nak kita dakwah begitu juga, kita sesuai dengan, kalau sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah tinggi ataupun masyarakat di kampung, tapi kita sebarkan perkara yang biasa. Macam mana nak sebarkan tentang gagasan contoh madani, mungkin sulit kita nak ulas, tapi intipatinya kita sebut tentang ihsan, yang mana kita diajar oleh Allah SWT untuk menjadi muhsinun. Wa may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Siapa yang bertakwa dan juga bersabar, Allah Taala tidak akan sia-siakan ganjaran buat orang yang buat ihsan. Dalam Quran banyak sebut ihsan. Innallah, dalam hadis juga, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah Taala memerintahkan untuk berlaku ihsan dalam setiap perkara. Fa iza qataltum fa ahsinu qatlah wa iza zabahtum fa ahsinu dzibha. Kalau hukuman bunuh dengan cara yang terbaik dalam perang ke apa ke. Kalau sembelih haiwan, sembelih dengan cara terbaik. Ihsan, buat dengan cara yang terbaik. Ini ihsan ni juga ada dalam gagasan konsep intipati madani. Kita terangkan perkara-perkara yang mudah. Kita terangkan tentang rahmat. Agama ini rahmat. Allah Ta'ala bila memperkenalkan dia kepada orang Islam,
Kepada kita dikenakan dengan paling banyak guna nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rupa-rupanya bukan sekadar kepada umat Nabi Muhammad, kepada Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, surat kepada Bilqis. Dengan memperkenalkan Allah tu siapa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita perkenalkan, Al-Quran ajar kita untuk perkenalkan orang, qul Allah aw da'u Rahman. Serulah Allah, minta dengan Allah atau minta dengan Ar-Rahman. Maksudnya perkenalkan dengan sifat Allah yang pengasih. Memang semua orang boleh masuk. Allah Ta'ala menerima taubat, tak putus asa. Dan juga kita buat kebaikan dalam masa yang semua, menyebarkan kebaikan, tidak mencaci maki apa semua kan. Jadi perkara itu saya rasa itu tak ada salah dalam, dan juga boleh diaplikasikan. Rahmatan lil alamin boleh diaplikasikan, konsep rahmat itu boleh diaplikasikan dalam dakwah, dalam pentadbiran, dalam mendidik dan juga dalam segala perkara. Kan itu mungkin saya ringkasnya saya nampak kita sebut sebagai macam mana menerangkan perkara yang, lepas tu saya tak panjangkan sangat. Slide tadi ada beberapa yang saya skip. Saya rasa itu intipati dia, itu yang kita kena sebarkan, faham. Dan dalam masa yang sama kita kena sedia berdialog lah, bersabar dan juga berdialog. Dan kadang-kadang kita tak bercakap, dan tak semua perkara kena cakap. Kadang-kadang sekadar bina hubungan. Nabi SAW jumpa orang musyrikin banyak kali, tapi bukan setiap keadaan baginda akan membantah syirik. Tak. Ada setengah dalam keadaan berjumpa orang musyrikin lah untuk buat perjanjian dengan mereka. Berjumpa Yahudi dan Nasrani, buat perjanjian dengan mereka. Dalam setengah keadaan berjumpa dengan Nasrani dan juga Yahudi, bercakap tentang agama kepada mereka. Maksudnya situasi yang berbeza. Ada kita panggil likulli maqam maqal. Lihat pada keadaan dan juga situasi, itu sesuai cakap kan. Dan juga saya rasa walaupun akak tuan-tuan puan-puan ada yang naik angin, kita geram semua, tapi kita tetap penting kita basyiru wala tunaffiru kan, kita bagi khabar gembira dan bukan menyebabkan orang makin lari. Kita tak nak orang makin lari, dan juga kita tak nak syok sendiri bantai apa semua, tak. Kita nak mengajak bahawa ini kefahaman yang sepatutnya kita aplikasi, kita faham. Yang salah tu kita betulkan, kita mengaku salah lah, masalah disebarkan lagi kesalahan sampai bila kerap kali disebarkan kesalahan, benda tu akan dianggap betul. Bila anggap betul, lagi susah nak ubah. Kata Al-Imam Al-Juwaini dalam kitabnya Ghiyathul Umam, man'ul mabadi ahwanu min qat'it tamadi. Satu kaedah yang juga penting, menghalang perkara di permulaan mabadi daripada mabda. Lebih mudah, lebih ringan, lebih baik berbanding qat'it tamadi, memotong sesuatu yang dah kukuh dah selalu berlaku. Imam Al-Juwaini, Imam Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini, guru kepada Imam Ghazali, ulama besar dalam mazhab kita. Ni kaedah yang cukup penting dalam Ghiyathul Umam, kitab tentang syariah. Maksud cegah dari awal, sebelum akhirnya jadi dah seolah-olah itu yang betul. Kalau ada orang kata itu yang betul, kita dialog, kita tegur dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, kan, wala tujadil ahlal kitab illa billati hiya ahsan, kan. Maksud ahli kitab jangan berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang betul, cara yang terbaik. Quran tak guna hasan, Quran guna ahsan, cara yang terbaik. Apatah lagi sesama Islam. Kadang-kadang sesama Islam dah cara yang tak cara yang gaduh, ajak gaduh kan. Jadi perkara macam ni kita tak nak seragam sudah, semua cara fikir sama, sokong benda sama, tak. Kita nak berbeza dalam keadaan beradab. Jakim baru ni terbitkan buku adab dalam perbezaan, kan. Adab dan ikhtilaf, itu buku yang bagus untuk disebarkan juga. Kita bila mana sampai peringkat tak beradab dalam ikhtilaf, menuduh yang bukan-bukan kepada sesama Islam, itu kita kena kembali balik walaupun sukar, supaya beradab dan juga betulkan apa yang tidak betul. Kefahaman yang sudah diterima kukuh, kita kata itu salah, dan kena betulkan, perbaikan kefahamannya, kan. Jadi itu saya harap bermanfaat lah. Untuk saya ringkas tentang soalan daripada Ustaz Furqan. Ustaz Furqan ni daripada Pusat Zakat wilayah. Kalau pergi KL nak minta zakat boleh kot. Okay, baik, terima kasih. Tadi yang last kali tu jangan ambil serius, sebab kita tahu urusan zakat dan juga urusan pentadbiran agama ni ikut negeri. Jadi tuan-tuan di Kelantan kena melalui maik lah, ya.
Okay, saya rasa itu satu jawapan yang penting dan baik, yang mana Ustaz menekankan tentang nilai rahmat dan ihsan. Bagaimana kita sebagai pendakwah perlu menerapkan, bukan sekadar mendidik masyarakat, tetapi menunjukkan qudwah, menunjukkan contoh yang baik. Bagaimana kita kita mempraktikkan nilai rahmat dan ihsan itu. Kadang-kadang kita ni boleh bercakap, boleh berceramah. Kita boleh baca hadis Nabi SAW. Kita boleh baca hadis Jibril, bagaimana Jibril bertanya kepada Nabi tentang ihsan, anta'budullah ka'annaka tarahu fa innahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, dan sebagainya. Kita mungkin menghafal 10,000 hadis dan lebih banyak lagi, tetapi bagaimana kita nak mempraktikkan, dan juga bagaimana masyarakat melihat kita ni sebagai satu sosok teladan yang baik kepada mereka. Bagaimana kita mengamalkan hadis-hadis Nabi yang baik, yang bersifat jawami'ul kalim, yang bersifat komprehensif, yang bersifat mendakwahkan nilai-nilai yang baik itu. Bagaimana kita tengok secara kalau boleh saya tidak pukul rata, tetapi segelintir daripada ustaz-ustaz kita ataupun pendakwa-pendakwa kita yang tidak menunjukkan contoh yang baik dalam berbeza pandangan. Berbeza itu tidak ada masalah macam tadi Ustaz Marwan sebut, tetapi bagaimana kita menguruskan perbezaan itu dengan penuh adab, dengan kita tunjuk bagaimana sepatutnya seseorang berbeza. Kita tahu para ulama kita yang terdahulu, imam mazhab yang empat, bukannya mereka ni bersepakat dalam semua masalah kan. Jadi itu bagaimana kita nak mempraktikkan dan juga menunjukkan nilai rahmat dan ihsan itu kepada masyarakat kita. Jadi saya nak berpindah kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Syarani, merupakan seorang lama lah saya kira. Kalau tengok jambang pun dah berubat kan. Jadi kita sangat-sangat memerlukan tausiah ataupun butir bicara daripada beliau. Beliau dalam konteks negeri Kelantan ni lah saya nak bertanya, bagaimana Ustaz yang sudah lama berkecimpung dalam medan dakwah di negeri Kelantan ni khususnya, bagaimana Ustaz melihat nilai-nilai ataupun masyarakat kita di negeri Kelantan terutamanya, yang merupakan satu negeri yang majoritinya adalah umat Islam. Bagaimana Ustaz melihat nilai-nilai yang baik ni, nilai ihsan, nilai rahmat dan sebagainya ini mampu untuk ataupun sejauh mana ia diterapkan di dalam masyarakat dalam konteks negeri Kelantan ini, dan apakah Ustaz punya saranan ataupun pandangan untuk bagaimana kita nak keluar daripada perangkap-perangkap yang ataupun masalah-masalah yang melanda sebahagian ataupun segelintir pada masyarakat kita ini. Terutama sekali saya kalau boleh lah kita tak ada nak berselindung-selindung lah kan, terutama sekali dalam konteks sebahagiannya yang cukup ekstrim ataupun cukup cukup keras dalam memegang ataupun dalam melontarkan pandangan-pandangan, kadang-kadang dia disandarkan kepada Islam secara salah. Dia anggap dan bila mana dia sandarkan kepada Islam secara salah, secara tak langsung dia telah menyebabkan imej Islam itu di mata masyarakat majmuk ataupun masyarakat bukan Muslim ini agak tidak elok. Kita tahu dan kita pernah membaca bagaimana salah seorang sarjana maqasid, Syekh Ibn Bayyah, beliau menyatakan bahawa antara maqasid terbesar dalam dakwah ini adalah memperbaiki imej Islam. Jadi bagaimana Ustaz melihat konteks kita sebagai masyarakat majoriti umat Islam ini nak menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat, bagaimana sepatutnya kita menunjukkan nilai-nilai rahmat dan ihsan itu dalam konteks masyarakat kita di negeri ini khususnya dan juga di negara kita. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil qail walladzi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin.
salatan wa salaman ala habibina Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Terima kasih moderator, ahli panel, tutup guru yang ada depan bawah ni, kecik Kelantan, orang Kelantan tak payah kau duduk orang luar payah nak kecik Kelantan ni. Terima kasih para tutup guru, para asatizah, ustazat, para da'i doa semua, hadirin sekalian. Tak suka-suka nak pakai atas, tapi oleh kerana dia minta kita sambutlah, insyaAllah sekadar kita mampu. Terima kasih dulu kepada sekretariat. Tuan-tuan dan puan sekalian, ayat yang hamba baca tadi itu adalah petikan surah Al-Jumu'ah ayat nombor 2 tentang bagaimana Nabi SAW itu dibangkitkan ke alam ini dengan ada fungsi dan peranannya. Wallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi. Pertama baca Quran, wa yuzakkihim, menyuci bersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitaba, ngajar Quran, wal hikmah, hadis, wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin, sekalipun sebelum ni mereka berada dalam kesesatan yang amat nyata. Daripada ayat ini perhatian sekalian, kita nampak bahawa peranan Nabi itu di situ ada 4 perkara besar, iaitu pertama mengajar Quran, 2 tazkiyah an-nafs, 3 ialah pertama mengajar Quran yatlu alim ayati, baca ayat Quran, baca, kalau baca mujarrad tilawatul Quran, baca Quran. Nombor 2 wa yuzakkihim, tazkiyah nafsu. Nombor 3 ialah ta'limul Quran, yu'allimuhumul kitaba, ngajar memahami Al-Quran. Dan keempat ialah mengajar memahami al-sunnah Nabi SAW. Amba ambil ayat ini sebagai basic kepada kita semua sebagai para asatizah, para doa yang berperanan besar dalam masyarakat. Amba melihat para hadirin sekalian, para hadirat yang hadir pada hari ini dalam seminar ini adalah mereka yang terlibat langsung dalam masyarakat, mereka yang terlibat sama ada sebagai pengajar, penyampai di sekolah, di masjid, di surau, di sekolah, di Kelantan ini. Di peranan kita sangat penting. Dan apa yang disebut oleh Ustaz Marwan tadi tentang beberapa perkara yang perlu kita sampaikan, terutama yang disebut oleh konsep madani tadi. So bagaimana kita sebagai orang yang terlibat langsung dalam masyarakat berperanan untuk sampaikan ini kepada masyarakat. Lagu mana yang terbaik untuk sampai kepada masyarakat? Cara lagu mana? Apa yang disoal oleh moderator tadi tentang suasana masyarakat kita pada hari di Kelantan dan kepelbagaian warna, cara penyampaian, cara hidup dan cara respon antara kita itu kadang-kadang menyebabkan kita lihat ada satu ketegangan antara kita dari segi penyampaian. Penyampaian itu menyebabkan berlaku satu kefahaman, menjadi satu kefahaman tidak ketentuan, maka timbullah salah faham terhadap agama dan sebagainya. Jadi kita sebagai para asatizah, so pasti kita akan ambil satu cara, strategi bagaimana nak sampaikan kepada masyarakat yang terbaik. Mesti ada strategi yang terbaik.
Apakah kita akan ambil satu cara secara kasar kepada masyarakat, atau kita ambil secara lembut atau sederhana kepada masyarakat? Sebab hadirin sekalian, amba kenal lah saya kita berlakon ni, ada pada guru sekolah, ada para pensyarah di universiti dan sebagainya. So bagaimana kita nak sampai ke masyarakat? Masyarakat depan mata kita. Kalaulah mungkin yang mengajar ke masjid surau, masyarakat awam. Kalau di sekolah ada masyarakat pelajar, atau masyarakat pelajar peringkat umur bawah 18, umur 20, atau di universiti peringkat pelajar yang 20 ke atas. So apa kita nak sampaikan? Gapo nak sampaikan dan bagaimana? Apakah kita cuba ambil satu trend yang kasar atau sederhana atau sebagainya? Perhatian sekalian, Nabi SAW dalam surah Nabi, perhatian sekalian, Nabi kita jarang jumpa Nabi berkasar dalam teknik-teknik dakwah Nabi SAW, ya kan? Bahkan Nabi yang bentuk senyum, kasih sayang sebagainya. Jadi oleh kerana itu para asatizah hak paling asas penyampaian paling asas adalah kita sampaikan kefahaman yang betul. Situ dulu kefahaman yang betul. Maknanya kita jangan cuba seleweng fakta-fakta agama. Al-Banna sehingga dia boleh menulis buku usul al-ishrin asah 20 daripada unsur kefahaman. Isunya kalau masyarakat tak faham, maka akan timbul macam-macam masalah. Jadi kita sebagai para doa, da'i, kita perlu sampai masyarakat satu kefahaman yang betul. Di situ dulu sampaikan kefahaman yang betul. Apa yang betul itu? Yang betul itu sudah pasti nih, yang datang dari Rasulullah SAW, daripada Allah, Quran, hadis, itu disampaikan dengan kita tidak menyempitkan kefahaman. Tidak menyempit kefahaman. Sebab Islam itu syumu, Islam itu waqi'i, Islam itu rabbani, sebagainya kita sampaikan kepada masyarakat. Rabbani contoh, kita sampaikan kefahaman Islam masyarakat. Islam rabbani contoh. Islam rabbani macam mana? Macam mana rabbani? Rabbani itu fil masdar, fil wasail dan sebagainya. Macam mana rabbani itu? So rabbani itu perlu ada pada kita dulu. Kunu rabbaniyin. Mana kita dengan rabbani itu, kita sebagai da'i, kita sebagai sifat rabbani. Kalau kita tidak ada sifat rabbani, bagaimana kita nak sampaikan rabbani kepada masyarakat? Nah, okay. Itu penting. So kita beri kefahaman masyarakat betul. Islam hak kita sampai masyarakat itu biar satu kefahaman yang betul, yang syumul, yang dibawa oleh Nabi SAW. Dengan kita tidak menyempitkan ruang-ruangnya itu. Okey, kecek bak kepada dia pun. Bak pendidikan ke, bak politik ke, bak ekonomi ke, biar berpaksikan kepada satu kefahaman yang tepat. Tidak menyeleweng atau menyempitkan kefahaman tersebut. Yang berlaku hari ini, perhatian sekalian, semua tahu kita Kelantan ni. Nah, dengan penyampaian-penyampaian yang tidak menepati hakikat sebenar, dengan cara memberi satu pendedahan yang tidak melengkapi. Royak sikit, royak tak habis, royak tak habis, orang pergi hantu dah lah. Royak tak habis, ada 10, tadi royak 7 ya. 3 lagi tinggal di masyarakat, pergi 7, padahal 3 ada lagi. Jadi akhirnya masyarakat paling pala lah. Oleh demikian, so kita kita sebagai da'i yang perlu rabbani kita dulu ni, buat tak sampai masyarakat itu memahami sebenarnya, barulah kita baik. Dengan kata lain, kita tidak hipokrit lah, tak ada sifat nifaq dalam hati kita ni waktu itu menyampaikan kepada masyarakat. Itu yang pertama, sampaikan yang betul, royak betul kepada masyarakat. Jangan coba nak seleweng-seleweng. Kalau dia selalu sebut dah, kulil haqqa walau kana murra, selalu kita dengar lagu tu, ja'al haqq wa zahaqal batil, selalu sebut sama, tapi apabila sampai pada
hakikat sebenarnya kita jadi macam leweh-leweh, jadi tak kecek betul. Akhirnya kita kecek cincai-cincai je. Apa yang berlaku di lapangan, apabila penyampaian tidak tepat, penyampaian yang tidak sempurna, so masyarakat akan menerima satu kefahaman yang tidak tepat lah. Kecek bak gabar dia, kecek bak gabar dia, bak tarbiyah, pendidikan itu, bak pendidikan. Kita selalu dengar pendidikan Rabbani tak? Pendidikan Rabbani, pertanyaan satu ibadah. Gapo dia pendidikan Rabbani? Kita dengar satu slogan yang hebat dah. Pendidikan Rabbani. Tapi gapo itu? Gapo? Cuba tengok realiti dalam gapo, apa isi kandungan? Apa itu pendidikan Rabbani? Gapo dia? Patutnya apa disebut pendidikan Rabbani, maknanya dari segi kandungannya, dari segi sistem penyampaiannya, yang akan hasilnya akan melahirkan satu produk yang baik. Tapi apabila tidak menyeluruh penyampaian tersebut, maka tidak betul lah. Tapi yang dengan penyampaian tidak tepat itu, tidak menyeluruh itu, menyebabkan masyarakat penimpala. Atau dengan kata lebih mudah lagi, masyarakat faham tidak sempurna dengan apa yang patut dipahami sebenarnya. Oleh kerana itu, perhatian sekalian, para doa, para asatizah, kita bagi kita Rabbani tersampai kepada masyarakat yang benar-benar tepat kepada masyarakat, bukan tidak seleweng. Nabi SAW apabila dia sebut adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, aku dididik oleh Tuhanku, Tuhanku elokkan akhlakku. Maksudnya apa dia? Kita nak menyampaikan masyarakat pun dengan sifat yang ta'dib, secara mendidik. Bukan cara untuk unsur-unsur takfir, ghulu dan sebagainya, tapi ta'dib. Adabani Rabbi, Tuhan didik aku, fa ahsana ta'dibi, dia perelokkan akhlakku. Daripada kata-kata ini tu soal tarbiyah sebagainya, tapi ambo nak kait adalah penyampaian kita biar ada unsur ta'dib, mendidik. Apabila kita para asatizah menyampaikan konsep, contoh konsep madani dan sebagainya, cara ta'dib masyarakat, mendidik masyarakat, faham masyarakat benarnya yang sebetulnya, maka masyarakat akan mendapat satu kefahaman yang baik, maka itu akan menjadikan masyarakat kita akan jadi masyarakat tamadun. Tamadun akan jadi maju dengan, terutama bila pada hari ini dengan dasar kerajaan Islam Madani sebagainya itu, kita harapkan itu akan menjadi satu yang realiti berlaku nanti pada masyarakat kita apabila ianya disampaikan kepada asatizah dengan betul. Baik, insya-Allah. Okey, maknanya nampaknya kita berhenti kat tu dulu. Insya-Allah mudahan apa yang amba sampai sikit itu sebagai satu pembukaan lah untuk kita panjang untuk masa akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Doktor dan juga Ustaz Marwan sebagai panelis pertama. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, saya mohon maaf kerana kita tak boleh lagi nak buka sesi soal jawab. Tadi pun saya rasa dah puas kot sesi soal jawab. Kita punya div kehormat VIP kita sudah pun tiba, alhamdulillah. Jadi saya sekali lagi saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan yang mengikuti seminar kita pada hari ini, pada sepanjang tempoh sesi ini berlangsung, dan juga mohon maaf jika ada sebarang kesilapan ataupun kekhilafan dalam mengendalikan sesi forum pada masa yang singkat ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada para panel, Dr. Muhammad Syarani bin Muhammad Naim dan Ustaz Marwan Bukhari Abdul Hamid atas kesudian berkongsi slot tambahan sebentar tadi, dan juga tidak kita lupa saudara moderator kita Ustaz Furkan Abdullah atas kendalian sesi forum khas tambahan untuk memahami lebih mendalam mengenai Malaysia Madani itu sendiri. Alhamdulillah, insya-Allah.